A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta walijuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 94. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas, iaitu ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna azabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Maksudnya, siapa lagi yang paling zalim daripada orang yang mereka-reka pendustaan kepada Allah ataupun mendakwa dia telah diwahyukan kepadanya, sedangkan dan mendakwa juga tidak ada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan juga orang yang mendakwa dia juga boleh menurunkan kepada manusia sebagaimana apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan seterusnya Allah berkata, jikalau engkau melihat wahai Muhammad ketika mana orang-orang yang zalim dalam penderitaan menghadapi kematian, dan ketika itu para malaikat menghulurkan tangan mereka untuk mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman, seraya berkata, keluarkan roh kamu daripada tubuh badan kamu. Hari itu dibalas azab yang hina kepada mereka disebabkan apa yang mereka mendakwa kepada Allah tanpa yang hak, dan kamu sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey, pengajarannya. Pertama, manusia yang paling zalim ialah manusia yang mengambil hak Allah sebagai Tuhan. Dan berdusta atas nama Allah. Yang kedua, antara bentuk pendustaan manusia terhadap Allah ialah dengan mendakwa dia mendapat wahyu daripada Allah. Atau mendakwa Allah tidak menurunkan sedikit pun wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sesiapa yang menolak
ajaran Al-Quran, dia juga seolah mendakwa Al-Quran itu bukan wahyu daripada Allah, dan dia adalah orang yang paling zalim. Dan dia adalah orang yang paling zalim. Yang keempat, sesiapa yang menolak ajaran daripada Al-Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu daripada Allah, dia sebenarnya telah menghina Allah dan Rasul. Dia sebenarnya telah menghina Allah dan Rasul. Mereka ini akan dihina oleh Allah. Mereka ini akan dihina oleh Allah di dunia, iaitu kematiannya dalam keadaan mengerikan, dalam keadaan mengeri dan menakutkan. Manakala di akhirat dia akan dimasuk ke dalam azab yang hina. Yang keenam, yang kelima, sesiapa yang menolak ayat-ayat Allah, sama ada tidak mentadaburnya atau tidak beramal dengannya, dia adalah orang yang sombong dengan kebenaran. Dan sesiapa yang sombong tidak akan dapat masuk syurga. Walaupun kesombongannya hanya sebesar zarrah. Okey, sambil menunggu hari ini hari Jumaat, banyakkan selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Okey. Habislah pengajaran dia, kita sambung, kita ada buat ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang lepas 93 kan, cerita tentang apa? Cerita tentang apa ayat yang lepas? Tentang wahyu. Dan wahyu Allah ni ada dua je. Satu yang percaya dan ikut. Yang kedua, kalau tak percaya dan ikut, pendusta. Jadi antara sebab manusia tak percaya pada wahyu, antara sebabnya ialah sebab wahyu iaitu Al-Quran cerita tentang hari akhirat. Bila cerita hari akhirat, yang sebenarnya akal manusia tak boleh nak fikir. Bila akal manusia tak boleh nak fikir, biasanya manusia akan tolak. Sebab manusia biasanya bersandar pada logik akal. Yang logik dia terima, yang tak masuk akal dia tolak. Jadi bagi kebanyakan manusia, hari akhirat ni bagi mereka tak masuk akal. Kenapa? Tak nampak satu. Yang kedua, bila manusia dah mati, dah hancur, biasanya contoh bangunan ni, bila dah hancur, boleh tak terbina sama seperti sebelum dia hancur? Sebiji sama, boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh pada akal manusia. Tapi Allah mampu tak nak buat sebiji sama seperti sebelum hancur? Boleh tak? Okey, kalau ayat lepas cerita pasal wahyu, iaitu mereka yang mendustakan wahyu. Ayat hari ini cerita tentang kehidupan akhirat yang kebanyakan manusia tak percaya. Dan lepasnya Allah akan cerita bukti bahawa kehidupan akhirat itu sebenar masuk akal. Sebenarnya masuk akal. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad. Bila sebut walaqad dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, sebenarnya ada satu perkataan yang dibuang, yang tak disebut. Dalam ayat lain Allah sebut, tapi kebanyakan ayat Allah tak sebut, iaitu wallahi. Wallahi itu makna bersumpah, iaitu demi Allah. Satu. Yang kedua, kalau kita terjemah aja, demi Allah. Lam pasti, qad sesungguhnya. Demi Allah, pasti sesungguhnya. Bila Allah menggunakan tiga, dia panggil tiga huruf. Dalam bahasa Arab dia panggil harfut taukid, huruf penegasan. Bila Allah guna tiga huruf penegasan, makna apa? Yang Allah nak bagi itu benda yang sangat penting, sangat besar dalam kehidupan manusia.
Kalau tak, Allah tak guna 3 huruf penegasan. Boleh faham? Okey. Demi Allah, pasti sesungguhnya apa tu? Ji'tumuna. Kamu datang kepada kami. Jadi ji'tumuna ada ada, kalau belajar bahasa Arab lah. Ada belajar bahasa Arab ke? Ada. Ada kan? Ji'tumuna fi'il apa ni? Isim ke, fi'il ke, harfun? Ha? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Apa tanda? Ha? Ha. Kalau berbagai-bagai jawapan tu makna tak clear lah tu. Ha? Ha. 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 Okey, tanda dia adalah tum. Tum. Cuma tum tu biasanya di hujung. Kuntum, katabtum, amantum. Tapi di sini tak nampak di hujung sebab ada na. Kan? Jadi kalau fi'il madhi kita kena terjemah apa? Kamu telah datang kepada kami. Kamu tu kita semualah. Kami tu siapa? Allah. Cuba kita bayangkan ayat ni, Allah sedang bercakap dengan kita. Sesungguhnya kamu datang kepada kami. Furada. 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 Ni nama ni famous ni. Bila Musi Haji famous kan? Dan kadang-kadang menjadi musibah besar. Furada jadi musibah kan. Yang terkadasnya ada kaitan tak dengan furada? Ada kaitan kan? Apa makna furada sebenarnya? Dan furada ini jamaah, plural. Kalau satu fardan. Fardanu. Dia sama dengan, pernah dengar tak dalam Quran? Sukara. Bunyi dia sama. Furada. Sukara pernah dengar dalam Quran? Tak pernah. Pernah baca? Pernah ke tak? Nak jawab pernah macam tak perasan. Kan? Okey, Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang beriman, la taqrabu, jangan kamu dekati salat wa antum sukara, dalam keadaan kamu mabuk. Sukara, orang-orang yang mabuk. Jadi peringkat awal dalam Islam, ketika arak belum diharamkan, ada sahabat minum arak, lepas tu pergi solat. Bila dia solat dalam keadaan mabuk, dia tak faham apa dia baca, tak khusyuk, maka Allah kata jangan solat. Kalau nak solat, jangan minum arak. Masa tu arak belum diharamkan. Kalau nak minum juga, solat dulu, lepas solat baru minum. Kenapa? Kenapa Allah tak bagi solat dalam keadaan mabuk? Sebab tak tahu apa dia baca. Tak tahu apa dia baca. Bila tak tahu apa dia baca, khusyuk tak? Di antara sebab kita tak khusyuk, sebab kita tak faham apa kita baca. Betul tak? Sebab tu start je Allahu Akbar, tengok-tengok Allahu Akbar, imam rukuk, kita pun terkejut kan? Sebab kita tak faham. Jadi kalau dulu zaman sahabat, Allah larang solat dalam keadaan mereka mabuk sebab minum arak. Tapi zaman sekarang bukan mabuk sebab minum arak, tapi sebab mabuk tak faham. Betul? Tapi jangan tak solat pula. Ni ada peluang tak solat. Okey, kalau seorang itu ramai sakranu. Kalau seorang yang mabuk, sakranu. Kalau ramai, sukara. Jadi kalau seorang, fardanu, sama dengan sakranu. Kalau seorang. Kalau seorang-seorang, ramailah. Tapi seorang-seorang. Furada. Faham tak? Inilah wisa furada ni.
Okey, apa maksud ni? Allah kata, demi Allah, pasti sesungguhnya kamu akan datang pada kami dalam keadaan apa maksud sendirian? Ada dua maksud. Pertama, dia datang seorang-seorang. Seorang kan? Tapi pendapat yang paling tepat ialah furadah, makna dia datang tanpa memiliki apa-apa. Kat dunia ada masalah je, ada solusi kan? Tak ada duit, boleh pinjam. Lapar, boleh makan kan? Sakit, boleh pergi hospital. Kena tangkap, boleh cari kabel. Tapi bila mati je, Allah kata kamu akan datang pada kami tanpa harta, tanpa anak, tanpa isteri, tanpa pembantu, tanpa rumah, tanpa kereta, tanpa kad kredit. Cuba bayangkan, Allah sedang bercakap dengan kita. Kamu semuanya akan jumpa aku dalam keadaan tak memiliki apa-apa. Kita kalau pergi satu tempat kan, memiliki semua ada kat kita, cuma line je tak clear, line telefon. Macam mana perasaan kita? Resah kan? Dan satu ketika telefon pula hilang, macam mana perasaan? Satu ketika wallet kita, kad kredit semua hilang. Satu ketika pula semua, suami kita meninggal, anak semua mati semua, duit semua hilang. Cuba bayangkan, ada lagi orang lain. Dan sekarang cuba bayangkan, apa yang ada ni? Line telefon tak ada, kad kredit tak ada, suami tak ada, anak tak ada, bapa tak ada, isteri tak ada, semua tak ada. Allah nak ingatkan kita, bila ni? Matilah. Tak tunggu kiamat. Bila kita mati je, kita akan pergi ke kubur seorang. Nabi kata yutba'u al-mayyit salasun, yang akan mengiringi jenazah 3. Apa dia? Maluhu, harta dia. Waladuhu, anaknya. Amaluhu, amalnya. Wa yarji'u isnani, dan 2 akan balik semula ke rumah dia. Harta dan anak. Wa yabqa wahidun, dan akan kekal bersamanya satu je. Apa dia? Amalan. Ada tak suami kita meninggal, kita pun masa ke bumi kita pesan pada imam, tolong letak handphone sebelah dia. Kalau ada dia masalah emergency, boleh call saya kan? Boleh? Tak ada. Allah nak bagi peringatan. Kita duk kejar macam-macam, kita kejar pangkat, harta, kedudukan, habiskan masa untuk anak. Tengok-tengok bila jumpa Allah, sorang-sorang. Macam mana sorang-sorang tu? Kadang-kadang susah nak faham. Allah bagi contoh. Kama, sebagaimana khalaqnakum, kami jadikan kamu awwala marrah, kali pertama. Macam mana kita datang jumpa Allah tanpa memiliki apa-apa? Allah bagi contoh sebagaimana kami cipta kamu kali pertama. Bila tu? Masa lahir. Masa lahir kita memiliki apa-apa? Siapa yang dia melahirkan anak, tengok sebelah anak ada handphone. Tak ada kan? Pakaian pun tak ada, kasut tak ada, bogel. Begitulah gambaran bila kita menghadap Allah daripada mahsyar. Dalam keadaan bogel, dalam keadaan bayi bila dilahirkan pakai selipar tak? Tak ada. Ada stokin. Begitulah ketika daripada mahsyar, berkaki ayam. Yang ketiga, bayi bila dilahirkan dalam keadaan tak bersunat. Begitulah daripada mahsyar dalam keadaan tidak bersunat. Nabi kata, semua kita akan dihimpun daripada mahsyar dalam keadaan tak berpakaian, bertelanjang. Yang kedua, tak berkasut. Yang ketiga, tak bersunat.
Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau semua bogel, kita kalau orang bogel kita tengok ke kita paling kelain? Paling ke tengok dulu. Kan? Tengok dulu kan? Lepas tu, ni siapa ni kan? Tapi bila di akhirat besok, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau semua bogel, semua akan tengok aurat kepada yang lain. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, masa tu kepala mereka memikir apa? Syurga, neraka. Masuk api ke masuk nikmat syurga? Masuk api ke masuk nikmat syurga? Tak ada nafsu dah masa tu. Fikiran mereka terlalu. Cuma bayangkan, orang tu nak akan dihukum mati gantung pukul 5 pagi kan. Pukul 4.30 kita pun bagi gambar bogel. Dia tengok tak? Boleh? Orang pertama akan dipakai pakaian siapa? Orang pertama akan dipakai pakaian? Ada pendapat mengatakan Nabi Ibrahim AS. Wallahualam. Tak penting. Yang penting apa dah? Yang penting apa dah? Yang penting kita datang menghadap Allah dalam keadaan kita redha kepada Allah dan Allah redha kepada kita. Okey, kamu akan datang pada kami dalam keadaan berseorangan tanpa memiliki apa-apa. Dalam tafsir dia kata termasuklah tanpa khadam, pembantu. Sebab kadang-kadang ada orang hidupnya sangat bergantung pada pembantu. Buktinya bila pembantu lari, rumah dia macam tongkang pecah, kelang kabut kan. Cuba bayangkan kalau kita biasa ada 2-3 orang pembantu kan, tiba-tiba tiga semua tak ada, macam mana keadaan? Itu baru kat dunia kan. Walaupun suami masih ada, rumah masih ada, tandas masih ada, tapi di akhirat besok furada. Ingat Jadi berhati-hati siapa yang nak mengambil visa furada. Okey, wa taraktum, dan kamu meninggalkan ma khawwalnakum, apa yang khawalna mana a'tainakum, yang kami beri kepada kamu. Nikmatlah nikmat yang kami beri pada kamu. Wara'a zuhurikum, di belakang kamu. Apa maksud ni? Apa nikmat yang kita miliki sekarang? Rumah. Bila kamu datang jumpa aku, kamu tinggal rumah tu. Anak yang kita habis umur kita nak besar dan nak jadi anak kita hebat kan, kamu tinggal. Kereta yang kamu sayang sangat sampai 2-3 biji kan, semua kamu tinggal. Apa lagi? Apa lagi yang kita sayang? Pokok bunga, kucing kan. Ada orang bela kucing sampai berpuluh-puluh kan. Bila dia mati, jadi masalah pula kucing tu. Sebab apa? Tuhan dia dah mati kan. Jadi Allah kata, apa saja nikmat yang kami beri pada kamu, taraktum, kamu tinggal. Boleh faham? Benda macam ni, kalau kita jarang berfikir ataupun tak berfikir langsung, apa akan jadi? Tiba-tiba kita mati, apa jadi? Terkejut tak? Aku duk pulung habis masa, habis umur, rupa-rupanya satu sen pun tak boleh bawa dan satu sen pun tak boleh bantu aku. Kita menyesal habis-habisan. Sebab itulah Allah banyak sebut dalam Quran, orang kafir ke orang beriman ke, bila mati je semua menyesal walaupun dia beriman. Orang kafir beriman, orang kafir menyesal sebab apa? Sebab tak beriman. Orang Islam
yang berdosa menyesal sebab tak bertaubat. Orang beriman menyesal juga sebab tak menambahkan amalan. Kan? Allah kata, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang beriman, infakkan apa yang kami beri pada kamu ni. Yang kami beri, akhirnya kamu akan tinggal. Maka Allah kata apa? Demi untuk kebaikan kamu, yang ketika itu kamu akan datang berseorangan, maka infakkan harta kamu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada setiap kamu kematian. Bila datang je kematian, Allah kata apa? Orang beriman ke kata apa? Laula akhartani, wahai Tuhan, bagilah tempoh sikit je. Ni orang beriman, bukan orang kafir, bukan orang munafik ni. Orang beriman pun menyesal. Wahai Tuhan, bagilah ajal qarib, tempoh yang sedikit untuk apa? Fa as-saddaqa, untuk aku bersedekah. Allah dia cakap sedekah sebelum mati, bukan masa mati. Wa akun minas salihin, dan aku nak menjadi orang yang sentiasa beramal soleh. Maka Allah jawab apa? Dah habis. Waktu untuk beramal sudah tamat. Sekarang waktu terima balasan. Kan? Kita bekerja malas kan sebulan. Lepas tu bos bagi gaji sikit je. Kita pun bagi tahu, bos, tolonglah bagi tambah gaji. Saya akan bekerja keras. Bos kata 30 hari dah habis. 30 hari dah habis. Tak boleh buat apa dah. Lebih kurang macam tu lah. Boleh? Sebab itulah Abu Bakar dia bagi apa? Semua. Tapi bukan makna kita kena bagi semua. Umar bin Abdul Aziz, dia tak tinggal sikit pun harta. Dia khalifah. Bila ditanya, kenapa kamu tak tinggal harta? Kenapa kamu tak tinggalkan untuk anak-anak kamu? Dia kata apa? Kalau anak aku adalah anak yang soleh, dia tak perlukan harta. Sebab apa? Yang bersamanya siapa? Tuhan pemilik harta. Selesai tak masalah kalau pemilik harta bersama kita. Dan kalau anak aku tak soleh, kalau aku tinggal harta, akan merosakkan dia lagi. Boleh faham? Okey. Betul, kadang-kadang anak kita tak soleh, kita tinggal harta banyak. Akhirnya kadang-kadang menyebabkan dia bergaduh, berabuk sampai tak selesai kes mahkamah. Okey, wa ma nara, dan tidak kami lihat. Allah kata apa? Kami tidak lihat ma'akum, bersama kamu, syufa'a. Syufa'a apa dia? Syufa'a ni jamaah, plural. Kalau satu syafi'un. Syafi'un kalau satu. Kalau jamak plural, syufa'a. Allah kata, kamu datang furadah dan kamu tinggal semua harta yang kamu miliki dulu. Satu sen pun tak ada bawa. Bahkan kain kafan pun hanya kain yang berwarna putih, kan? Ada tak berbunga-bunga? Boleh tak kita pesan pada tukang mandi ke, kalau nak kafan aku, kafan kain yang terbaik, kain Samarinda, kan? Tak ada. Kemudian Allah perli pula. Allah kata apa? Kami tak lihat pun bersama kamu syufa'a. Apa makna syufa'a? Pemberi-pemberi syafaat. Maksudnya siapa? Syafaat. Kamu. Yang mana ni? Pemberi-pemberi syafaat kamu yang allazina, yang kamu sangka ataupun kamu dakwa annahum, sesungguhnya mereka fikum, pada kamu,
Syuraka. Syuraka ni apa makna? Sekutu. Sekutu-sekutu. Apa maksud ni? Bila yang sembah berhala ataupun yang tak sembah Allah lah, apa saja yang dia miliki, termasuklah berhala, apa tujuan dia sembah berhala? Dengan harapan bila ada masalah, berhala tu boleh tolong. Betul kan? Yalah, kalau dia tak berfikir macam tu, buat apa dia sembah berhala? Mesti dah ada harapan kan? Kalau aku ada masalah, tolong. Jadi Allah pun tanya, sekarang kamu datang furada, mana berhala kamu? Carilah, tolong, bantu kamu kan? Soalan tu sebenar soalan apa tu? Sindir kan? Samalah, ada orang tak sembah berhala tapi tak sembah Allah. Sebenarnya dia sembah siapa? Dia sembah nafsu. Jadi nafsu pun dipanggil syuraka. Panggillah nafsu kamu yang kamu selalu ikut nafsu, panggil dia, tolong bantu kamu kan? Laqad taqatta'a, pasti sesungguhnya taqatta'a mana? Terputus. Telah terputus. Bainakum silah ataupun hubungan antara kamu. Apa maksud dia? Dulu kalau dia sembah berhala ke, dia sembah pemimpin ke, kalau dia ada masalah, pemimpin boleh bantu dia tak? Bantu dia panggil baina ataupun hubungan yang boleh memberi syafaat. Tapi Allah kata di akhirat besok, bukan setakat syuraka kamu tak ada, bahkan putus hubungan. Agak-agak pemimpin yang kita duk puja tu cari tak kita untuk bantu kita. Dan kalau kita jumpa dia minta bantuan, dia kata apa? Apa dia? Apa dia? Mana tahu? Ada dalam Quran. Ayat apa? Buka surah Baqarah ayat 116. Surah Al-Baqarah ayat 116. Ada? Cuba baca. Istabarra'a kan? Betul kan? Ayat dia istabarra'al lazi. Bukan. Apa dia, Ustaz Usama? Istabarra'al lazina kafaru. Istabarra'al lazi. Ayat berapa tu? Silap nombor 166. Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Okey, cuba tengok maksud dia. 166. Cuba terjemah is. Dia, kita akan jumpa banyak dalam Quran. Iza is kan. Kalau iza apa makna? Apabila. Kalau is ketika mana? Apa beza? Apabila dengan ketika mana? Apa beza? Ketika dia ada dua, satu is, satu lagi iza. Kalau terjemah is ketika mana? Kalau iza terjemah dia apabila.
Apa beza antara dua ni? Apabila belum berlaku is tepat. Jadi kalau sebut iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dah berlaku belum? Belum. Kalau is biasanya telah berlaku kan, tapi dalam ayat ni macam belum. Okey. Is, ingatlah ketika mana tabarra'a. Tabarra' apa dia? Daripada berkata al-bara', berlepas diri. Ingatlah ketika mana telah berlepas diri. Siapa? Allazina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Siapa? Pemimpin lah. Pemimpin ialah orang yang diikuti kan. Jadi pemimpin, ingatlah ketika itu pemimpin berlepas diri daripada siapa? Minal lazina taba'u, daripada orang yang mengikutnya. Oh, saya padam pula. Minal lazina taba'u wara'awul azab, kemudian wataqatta'at bihimul asbab. Ketika mana ni pemimpin berlepas diri daripada orang yang ikut dia, iaitu wara'awul azab, ketika mereka nampak azab. Masa tu dia tak mengaku dah, kamu tak pernah ikut aku, kamu bukan ahli parti aku kan. Dan masa tu juga Allah kata, sama dengan ayat atas, wataqatta'at, terputus dengan mereka asbab. Asbab ni apa makna? Sebab yang dulu kat dunia boleh bantu. Pemimpin ada sebab tak nak bantu orang yang dipimpin? Ada sebab. Bila tu? Pilihan raya kan. Dan orang yang diikuti ada sebab tak nak bantu pemimpin? Ada sebab. Betul. Masing-masing ada kepentingan. Tapi di akhirat besok, semua sebab tu terputus. Jangan cari, jangan jumpa, bang, saya ahli parti awak dulu, tolonglah. Tak ada. Ini bukan masalah parti saja. Dalam kumpulan tarikat ke apa ke, kalau kita mendewakan syekh itu, kat dunia kita rasa ada masalah, syekh selesai masalah. Tapi syekh itu tak beriman, tak ikut cara Al-Quran dan Sunnah, maka di akhirat besok terputus hubungan anak murid dengan syekh. Maka carilah hubungan yang tak akan putus. Apa dia hubungan tak akan putus? Hubungan dengan Allah. Jangan bina hubungan dengan manusia sampai putus hubungan dengan pencipta manusia. Okey, ini kata siapa ni? Kata siapa ni? Ni. Pemimpin. Pemimpin katakan, aku tak kenal kamu. Okey, apa pula kata orang bawah pula? Ayat seterusnya. Masing-masing lepas geram. Apa dia? Waqala allazina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kazalika yurihimullah a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Okey, sekarang giliran pengikut pula. Apa kata? Waqala allazina taba'u, berkata pula orang yang mengikut. Kepada siapa? Kepada pemimpinnya. Lau apa dia? Jikalau. Kalau lah.
Kalau ni biasa benda yang tak mungkin. Kalau annalana, sekiranya bagi kami karatan. Apa makna karatan? Kalaulah bagi kami ada peluang nak balik semula ke dunia, apa kami nak buat dengan kamu ni? Fanatabarra'u minhum, kami akan juga berlepas diri daripada mereka. Bila ni? Kalau kami boleh balik semula ke dunia, kami akan keluar parti itu, masuk parti lain. Kami akan keluar daripada kumpulan tu. Kami tak nak ikut dahsyat ni, kami ikut syekh lain. Kalau kama tabarra'u minna, bagaimana pemimpin juga berlepas diri pada kami. Kami pun kalau ada peluang, kami nak biar sama pada muka. Tengok Allah rakam, benda ni dah berlaku ke belum? Dah berlaku ke belum? Kenapa Allah rakam? Apa dah? Tapi Allah, kalau Allah tak bagi peringatan ataupun Allah tak cerita benda yang akan berlaku pada kita, Allah tak rugi, betul? Dan kalau Allah cerita pun, Allah tak dapat apa-apa keuntungan. Tapi kenapa Allah cerita? Sebab Allah sayang pada kita ni. Allah tak nak kita masuk neraka. Jadi jangan ikut pemimpin membuta tuli, jangan ikut guru membuta tuli, jangan ikut syekh membuta tuli. Kalau ikut membuta tuli, inilah akibatnya. Kamu akan menyesal dan akhirnya Allah kata apa? Kazalika. Demikian itulah yurihimullah. Allah tunjuk kepada mereka amalan-amalan mereka yang mereka rasa banyak dan baik, semuanya hasarat. Apa makna hasarat? Menyesal. Dia sedekah sana sejuta, sedekah sini sejuta, bawa orang pergi Mekah, tengok-tengok semua jadi debu yang berterbangan. Sebab apa? Buat bukan kerana Allah, kerana nak dapat sesuatu kan. Yang orang bawah pun buat sesuatu pun bukan kerana Allah, kerana nak dapat sesuatu. Yang orang atas pun buat sesuatu untuk dapat sokongan, bukan kerana Allah. Semuanya Allah kata hasarat, semuanya menyesal. Inilah furada, tak ada apa-apa je. Wa mahum. Saya nak tanya, kalau dua ayat ni maknanya Allah menceritakan apa yang akan berlaku besok di akhirat. Maknanya ketua tak mengaku, ini pengikut menyalahkan ketua, begitu, betul? Ya. Tapi dari segi konsepnya benda tu dah berlaku di dunia. Dari segi konsep dua ayat ni kan berlaku di dunia kan? Okey, saya tertarik bila Ustaz cakap tadi tentang pengikut kepada syekh. Maknanya bila di akhirat besok berdua-dua tu akan jadi bercanggahan kan? Begitu juga kalau kata mengikut kepada sesuatu yang baik. Contohnya mungkin kita mengikut itu syekh tu, tarekat sufi itu benda yang mungkin ada kemungkinan kepada yang tak baik. Kalau mengikut kepada yang baik tu, kalau mengikut benda yang baik, baik itu apa maksud dia? Yang baik ialah yang datang daripada Allah sahaja. Al-haqqu min rabbika. Kalau kita ikut guru, sebab guru tu ikut apa yang Allah cakap, itu ikut yang betul. Maknanya yang tu takkan terpisahlah dua tu, antara pengikut dan ketua. Ya. Sebab tu dalam satu hadis Nabi, seorang sahabat bertanya, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Sahabat suka tanya soalan-soalan apa dia, yang bagi motivasi pada mereka untuk kurang kejar dunia dan tingkatkan kejar akhirat. Tapi biasa kita tanya soalan apa dia? Macam mana nak kaya, macam mana nak, kan? Soalan dia, bila kiamat? Nabi jawab apa? Wa ma adatta laha. Apa yang kamu buat persiapan untuk akhirat? Bila tak penting. Yang penting apa dia? Dah bersiap ke belum? Kalau kamu tahu tarikh kiamat tapi tak ada persiapan, ada faedah tak tarikh tu? Kamu tahu tarikh exam tapi tak study pun, ada faedah? Baik tak tahu tarikh tapi sentiasa bersedia, betul? Maka apa jawapan sahabat ni bila Nabi tanya dia balik? Apa persiapan kamu? Dia kata, wa ma'adatu bikasrati salatin wala siyam. Aku tak bersedia dengan banyak solat dan tidak juga dengan banyak puasa. Mana tak banyak solat sunat dan tak banyak puasa sunat.
tetapi walakin uhibbullaha wa rasulah, tapi aku sangat cinta pada Allah dan Rasul. Maka Nabi pun simpulkan. Nabi kata apa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama man, orang yang ahabba, dia cinta kat dunia. Kalau dia cinta pemimpin yang sesat, di akhirat pemimpin sesat masuk neraka, dia bersama pemimpin tu. Kalau dia cinta pada Allah dan Rasul, dia ikut ajaran Allah dan Rasul, di akhirat Allah dan Rasul dalam syurga, dia bersama Allah dan Rasul. Nampak tak? Jadi banyak solat, sahabat tu tak banyak solat, tak banyak puasa, tapi dia sangat cinta. Dan cinta pada Allah dan Rasul, apa buktinya? Apa bukti cinta pada Allah dan Rasul? Ikut fattabi'uni. Menguat tutup mulut. Kenapa tutup mulut? Sebab aku cinta pada Rasul. Rasul kata, bila menguat tutup mulut. Bila bersin kata apa? Alhamdulillah. Yang mendengar kata apa? Yang bersin kata apa lagi? Dah slow. Yang ketiga slow. Mana cinta kita tak cukup kuat. Cinta kita pada Nabi separuh-separuh saja. Kalau cinta kita kuat, kita hafaz semua sekali. Kan? Yang ketiga orang bersin jawab apa? Mula-mula alhamdulillah kuat je, serentak aja, kan? Yarhamkallah serentak. Yang ketiga yahdikumullah wa yuslihu balakum, sampai habis cinta pada Rasul. Kenapa kamu hafaz semua ni dan kamu amalkan semua? Sebab aku cinta Allah dan Rasul. Kenapa kamu tak buat ni? Sebab Nabi tak buat, aku cinta pada Rasul. Yang Nabi buat aku buat, yang Nabi tak buat aku tinggal, sebab aku cinta. Di akhirat besok kita akan bersama orang yang kita cinta. Tapi kalau kita cinta pada Syekh, cinta pada amalan Syekh, tapi tak sama dengan amalan Nabi, dia tak, Syekh tu tak akan bersama Rasul. Faham tak? Dan kamu akan bersama Syekh yang tak bersama dengan Rasul. Jangan main-main. Jangan bertukar Syekh dengan Rasul. Boleh faham? Ustaz, saya dulu follower ramai, ratus ribu. Tapi bila di akhirat, kamu bukan follower saya. Kamu bukan. Betul? Boleh? Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa dhalla. Dan dhalla apa? Sia-sia. Ankum, dari kamu, ma kuntum, apa yang kamu tazumun. Apa dia tazumun? Kamu sangka ataupun kamu dakwa. Biasa yang tak semua Allah ni, apa yang dia kejar sepanjang hidup dia? Dunia, pangkat, kedudukan. Kenapa dia kejar dunia? Sebab sangkaannya dunia adalah, tak sangka dia dengan dunia dia akan bahagia. Dengan duit banyak dia akan bahagia. Betul tak? Dengan harta, dengan pangkat dia akan aman. Maka Allah kata di akhirat besok, yang kamu sangka aman, bahagia, selamat, semuanya dhalla, sia-sia. Satu pun tak aman, satu pun tak bahagia. Boleh? Tengok korun banyak tak harta. Dia daripada masa kat dunia lagi Allah dah hancurkan. Dia dengan harta dia dibenam dalam bumi. Okey? Jadi amat salah orang yang mencari dunia beranggapan dengan anggapan duit banyak aku akan bahagia. Tak.
Berapa ramai yang semakin banyak duit semakin tak tenang hidupnya, kan? Okey. Agak-agaklah kita dengan pemuda kahfi. Pemuda kahfi ada apa? Yang duduk dalam gua, ada apa? Tak ada apa. Rumah tak ada, kereta tak ada, gua pun tak ada pintu, tandas pun tak ada. Tapi antara mereka dengan kita, siapa lebih bahagia? Siapa lebih tenang? Kita tidur satu hari berapa jam? Berapa jam? Campur tidur dalam kelas, kan? Berapa jam? Mungkin 2, 3, 4 jam, kan? Itu pun kadang-kadang sekejap-kejap terjaga. Tapi pemuda kafir tidur berapa jam? Bahagia tak? Bahagia, Ustaz. Tak ada apa-apa, tapi tidur je. Tak ada siapa kacau. Bahagia sebab tak ada dosa sepanjang dia tidur. Yalah. Kita ni celik mata. Kita rumah ada, harta banyak, kereta banyak, tapi tidur sekejap jaga, tak boleh tidur. CCTV dah ada 5 tu, kan? Okey, habis dah. Sekarang ayat ni Allah cerita pasal apa ni? Hari kebangkitan. Dan biasanya manusia tak percaya, orang musyrikin Mekah tak percaya, kan? Kebanyakan manusia tak percaya pada hari akhirat. Maka ayat seterusnya Allah nak bagi bukti bahawa kehidupan akhirat adalah pasti dan masuk akal. Apa ya? Innallah, sesungguhnya Allah faliqul habbi. Faliq apa makna? Faliq daripada asyaqqu. Asyaqqu. Asyaqqu makna membelah, kan? Iza sama'u Iza sama'u Iza insyaqqat. Surah insyiqaq, kan? Surah insyiqaq. Mana terbelah. Jadi kalau faliqu, sesungguhnya Allah membelah. Dia terjemah apa tu? Tapi kenapa Allah nak begitu menumbuhkan, tapi Allah guna kata faliq, yang makna dia membelah. Apa kaitan membelah dengan menumbuhkan? Tak. Dia tumbuhan tu keluar daripada apa? Bumi. Kita letak benih, kan? Kemudian kita kambus. Macam mana benih tu akan keluar sebagai tumbuhan kalau Allah tak belahkan bumi tu? Betul tak? Jadi sebab Allah belahkan bumi, keluar tumbuhan. Sebab tu kalau kedrak kita letaklah benih yang paling mahal sekalipun, baja yang paling hebat, kalau Allah tak belahkan bumi, tumbuhan tak keluar. Betul? Jadi falik daripada perkataan al-falqu, ataupun makna dia asyaqqu. Dan kita selalu baca qul a'udzu birabbil falaq, daripada perkataan ni lah. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung dengan Tuhan. Saya nak tanya, yang kita faham selama ni lah, apa makna rabbil falaq? Aku berlindung dengan Tuhan. Dia terjemah apa dalam Quran? Fajar, kan? Kenapa fajar? Sedangkan al-falaq tu makna apa tadi? Membelah. Apa kaitan membelah dengan fajar? Apa pula matahari? Fajar. Matahari belum lagi. Malam gelap, tiba-tiba terpancar cahaya fajar, seolah cahaya fajar tu membelah kegelapan malam. Faham? Siapa yang boleh buat tu? Gelap, tiba-tiba keluar cahaya Allah. Manusia boleh tak? Tak boleh. Jadi sebab itulah kalau nak berlindunglah dengan Tuhan yang hebat. Apa dah? Rabbil falaq. Ini berlindung dengan Tok Bomo, kan?
Tok Bomo kadang-kadang subuh pun tak bangun lagi kan? Dah lah pakai seluar pendek kan? Ada ayat Allah terjemah Rabbil Falaq, ada terjemah dia kata apa? Rabbi al-Khalq. Aku berlindung dengan Tuhan pencipta makhluk. Apa pula kaitan makhluk dengan membelah? Subhanallah. Manusia keluar daripada apa? Air mani. Jadi daripada air mani terpancar, seolah ia membelah, kemudian keluar makhluk. Jadi Rabbil Falaq ni sebenarnya bukan membelah fajar di waktu malam saja, tapi apa saja yang jenis keluar tu adalah kuasa Allah saja. Allah mengeluarkan tumbuhan, Allah mengeluarkan manusia daripada perut ibu, semua tu dipanggil Rabbil Falaq. Okey. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan al-habbi, al-habbu jamak, kalau mufrad dia al-habbah, al-habbah, satu habbah. Kalau banyak al-habbu. Apa makna dia? Dia terjemah apa? Benih. Butir ataupun benih. Wan nawa. Wan nawa apa dah? Biji-bijian. An-nawa ni jamak. An-nawa. Kalau satu an-nawat, an-nawatu. Dalam ayat ni Allah tak cakap kan pokok apa ke apa kan? Tak. Tapi dekat sini boleh padi-padi, kurma. Contoh, sebenarnya apa beza al-habbu wan nawa? Apa beza? Dalam tafsir mengatakan al-habbu jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak ada pokok, tidak ada batang. Macam padi, gandum, jagung. An-nawa, bijian, biji pokok yang ada batang dan ada buah. Musangking kan? Apple, limau, pisang. Boleh faham? Dia macam kalau kita nak tanam apa ni, padi, kita tanam apa? Semai dia kan? Ke biji padi tu? Semai kan? Tapi kalau nak tanam durian, tanam apa? Biji dia kan? Jadi beza al-habbi ni tumbuh-tumbuhan yang tidak ada batang ataupun tidak ada buah. Wan nawa, pokok yang ada batang dan ada buah. Allah nak bagi tu siapa sebenar yang menumbuhkan semua tu. Kenapa Allah nak bagi tahu ni? Apa kaitan dengan ayat atas? Jadi kalau atas ni orang kafir tak percaya hari kebangkitan sebab dipikir logik akal. Bila manusia mati dah hancur, tak boleh. Maka Allah kata Allah boleh menumbuhkan biji. Biji apa? Durian ke? Lada ke? Pisang ke? Daripada apa? Daripada tanah. Kemudian disiram dengan air, tiba-tiba keluar apa dah? Pokok. Pokok pula berbagai-bagai rupa, berbagai-bagai warna, berbagai-bagai bentuk, berbagai rasa. Ada masam, ada manis. Tapi tanah yang sama tak? Tanah yang sama. Sebelah kita tanam lada, sebelah kita tanam tebu. Tebu keluar rasa apa? Lada keluar pedas. Lepas tu sebelah tu kita tanam tanah yang sama, kecil je, limau nipis, keluar bentuknya lain, rasanya. Tapi daripada tanah yang sama. Tanah apa rasa dia? Siapa pernah makan tanah? Cuba makan rasa tanah. Ada tak rasa masam ke manis? Ada. Air yang disiram, rasa apa? Ada rasa masam ke manis? Tak ada.
Air satu rasa, tanah satu rasa, satu bentuk. Tapi bila keluar, ya Allah, hebat. Durian saja pun berpuluh-puluh jenis. Betul. Berbagai-bagai warna, berbagai bentuk duri. Ada duri tajam, ada duri kan. Hebat. Betul tak? Jadi kalau Allah boleh keluarkan tumbuhan daripada tanah yang sama, air yang sama, tapi berbagai rasa, berbagai bentuk, mustahil tak Allah boleh hidupkan semula manusia yang memang Allah dah ciptakan daripada kosong? Mustahil tak? Mustahil. Boleh faham? Masuk akal tak? Masuk akal lah. Masuk akal tak Allah boleh cipta kita balik? Bahkan Allah sebut dalam Quran, antara kehebatan Allah, orak jari manusia ni sama tak? Kata ada 1 bilion manusia, jari kecil je, tapi orak jari sama tak? Tak kan? Kita dengan anak kita tak sama, kita dengan isteri kita tak sama. Okey? Dan bila kita mati, semua kita hancur tak? Jari-jari hancur tak? Okey, antara yang Allah sebut dalam Quran, Allah cipta kita semula setelah kita hancur, antaranya ialah Allah buat orak jari ni sama seperti sebelum kita mati, sebiji. Kita boleh buat tak? Kita boleh apa ni, kuih cara kan, ada 5 lubang tu semua sama bentuk, sama rasa, boleh? Sama saiz, boleh? Tak boleh. Tak payah 5 lah, 2 biji pun dah berbeza kan, 2 biji dah berbeza. Okey. Dan faedah, satu, menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, rahmat Allah kepada kita. Dengan tumbuh-tumbuhan ni, apa faedah untuk kita? Apa faedah? Subhanallah. Kalau tak ada habbi wan nawa, kalau Allah tak tumbuhkan tumbuhan, apa jadi dengan kita? Kita nak makan apa? Padi daripada tumbuhan, gandum daripada tumbuhan. Duk makan roti sana pagi-pagi, nasi lemak pagi-pagi daripada sini tak? Burger King ke apa ke, McDonald ke, daripada sini. Kalau tak ada al-habbi wan nawa, tak ada McDonald semua tu kan. Dan kita makan daging lembu ke kambing, daripada mana? Kambing tu tumbuhan? Bukan. Tapi kambing membesar dengan, kalau tak ada al-habbi wan nawa, kambing pun tak ada, lembu pun tak ada, ayam pun tak ada. Betul? Kucing kita tak bela tu, macam mana kucing kita boleh hidup sampai yang jual makanan kucing tu kaya? Macam mana? Sebab apa? Sebab ada, subhanallah. Tapi solat lambat juga sebab kucing tu. Lagi banyak kucing, lagi lambat solat. Betul tak? Patut tak? Kadang-kadang dengan apa dia lambat solat? Dengan pokok-pokok bunga plastik. Dia tak payah siram dah, itu pun lambat juga solat. Sebab apa? Asyik tukar je. Jadi pokok tumbuhan ni ada 3 faedah. Ada 3 faedah. Pertama, faedah apa? Untuk makanan. Untuk makanan. Makanan kepada kita ataupun binatang. Dan akhirnya binatang pun kita makan. Yang kedua faedahnya, herba. Dia banyak jadi kaya pasal tumbuhan ni, dia buat ubat kan. Kadang-kadang ubat tu tak ada pengesahan daripada KKM pun kan. Tapi ramai tertipu dengan herba tu kan. Daripada sinilah. 2. Yang ketiga, satu lagi tumbuhan yang kadang-kadang kita tak perasan, sebagai perhiasan yang kadang-kadang menyejukkan hati. Betul tak? Yang bunga depan rumah kita, kita makan ke tak? Kambing makan tak? Habis kenapa letak kat rumah? Sebab menghilangkan stres dalam kehidupan. Kadang-kadang kita pergi ke Jepun, tengok apa, gambar bunga cantik kan, sampai sanggup habis ribu-ribu nak pergi tengok bunga tu, tapi solat lambat. Patut ke tak? Okey, kemudian apa lagi? Yukhriju, dia
mengeluarkan al-hayy, yang hidup, minal mayyit, daripada yang sebenar. Sekarang ayat ni Allah nak bagi tahu, Allah nak perkenalkan diri dia sampai ramai yang tak beriman. Sebab apa? Sebab tak kenal. Ayat sebelum ni Allah kata wa ma qadarullah. Ingat lagi tak? 2 minggu lepas tak ingat dah. Macam mana saya nak tanya ayat yang bulan lepas? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka ni yang tak beriman sebab apa? Mereka tak kenal Allah dengan kenal yang sebenar. Kenal sekadar tu je, Tuhan ni kena sembah, tapi dia tak rasa kebesaran Allah. Sebab itulah solat lambat, sebab itulah solat tak khusyuk, sebab dia tak betul-betul kenal Allah. Jadi sekarang Allah nak kenalkan dia. Siapa dia? Falikul habbi wan nawa. Yang kedua, kehebatan Allah boleh mengeluarkan daripada yang hidup kepada yang mati. Dan sebaliknya, wa mukhriju, dan mengeluarkan al-mayyit, yang mati, dari yang hidup. Macam mana tu? Allah nak begitu kehebatan dia. Apa kehebatan Allah di sini? Keluarkan daripada yang hidup kepada yang mati. Contoh? Kita ambil contoh ni dulu. Ini. Dia ayat selepas dia seolah macam contoh lah. Contoh apa dia? Allah mengeluarkan al-habbi wan nawa. Benih tu asalnya hidup ke mati? Mati. Daripada benih mati keluar pokok. Pokok tu hidup ke? Itu contoh. Bagaimana Allah keluarkan daripada benda yang mati menjadi hidup. Dan daripada benda yang hidup pula Allah keluarkan menjadi mati. Pokok tu yang hidup, lepas tu mati. Ayam hidup tak? Allah keluarkan yang hidup daripada yang mati. Ayam tu keluar daripada apa? Telur hidup ke mati? Subhanallah. Telur mati tiba-tiba keluar ayam yang hidup. Kita tahu makan je. Lepas tu bila mahal harga merungut, tapi tak rasa kebesaran Allah. Kan? Kemudian daripada ayam yang hidup Allah keluar pula daripada yang hidup kepada yang mati. Apa dia? Telur. Daripada telur yang mati keluar pula yang manusia. Boleh buat tak? Ya Allah, banyak tak tanda-tanda kebesaran Allah yang kalau kita berfikir depan mata kita setiap hari, kita tak akan mengingkari perintah Allah. Boleh? Manusia hidup asalnya daripada air mani mati. Kalau daripada Adam, daripada tanah tu mati. Daripada tanah yang mati keluar manusia yang hidup. Manusia tak boleh buat. Tongkat Nabi Musa kan mati tak? Campak keluar apa? Ular. Hidup kan? Ambil balik jadi apa? Mati balik. Siapa yang boleh buat tu? Allah. Banyak contoh. Apa lagi? Jadi kita kena sentiasa, kalau kita baca terjemahan, kita tak boleh bayangkan dan kita tak akan rasa kebesaran Allah dalam ayat ni. Betul? Jadi kena tadabbur, kena berfikir. Okey, kemudian zalikumullah. Itulah Allah. Itulah Allah. Apa makna Allah? Itulah Allah yang hanya dia saja berhak disembah. Siapa? Yang falikul habbi wan nawa. Kenapa kamu duk sembah benda yang tak boleh buat apa-apa pun? Sebab tu di hujung Allah kata apa? Fa'anna. Maka anna pada anna ni soalan, istifham. Soalan ni dipanggil istifham ingkari taubihi. Soalan nak mengingkar dan nak mencela perbuatan manusia yang masih tidak sembah Allah. Sebaliknya sembah apa? Berhala. Jadi Allah kata, Allah yang hebat boleh keluarkan daripada benih menjadi macam-macam buah, macam-macam rasa.
Allah boleh keluarkan daripada yang hidup kepada yang mati, daripada yang mati kepada yang hidup. Sangat banyak buktinya. Macam mana kamu masih boleh dipalingkan daripada Tuhan yang hebat tu, tiba-tiba kamu sembah berhala yang langsung tak ada kelebihan? Soalan ni menimbulkan apa dah? Pelik betul lah. Boleh faham? Saya bagi analogi. Anak kita mengaji sampai US, memang cemerlang. Lepas tu tiba-tiba dia berkawan dengan Mak Rempik. Bawa motor Mak Rempik. Mak Rempik cakap apa dia ikut. Kita cakap dia tak ikut. Mak Rempik UPSR pun tak luluh. Kita pun tanya, macam mana kamu boleh dengar cakap Mak Rempik yang langsung tak ada pendidikan? Kamu belajar sampai dan bapa kamu, mak kamu yang melahirkan kamu, membesar kamu, kamu tak dengar cakap. Macam mana ni? Tak masuk akal. Betul? Samalah. Macam mana boleh semua berhala yang kamu buat? Macam mana kamu boleh ikut nafsu yang tak ada kelebihan apa-apa? Boleh faham tak? Pelik tapi benar. Terlalu ramai. Jadi semua yang semua sembah yang selain pada Allah, otak dia boleh kata dah rusak, dah sewil. Polis ada kat depan. Polis ada di kat depan. Dia tak takut langsung. Tiba-tiba ada budak yang kurus, yang lembek, dia takut. Menggeletar tengok budak tu. Budak tu kurus, lembek dan kecil. Bila dia tengok, dia kuat, tapi dia takut dan menggeletar. Polis yang kuat ada pistol, dia tak takut. Pelik tak orang ni? Kenapa pelik? Ada tak orang macam ni? Polis yang besar, yang tegap, yang ada kuasa, ada pistol, dia tak takut. Tiba-tiba budak yang kurus, yang kecil, dia takut. Ada tak orang macam tu? Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau ada memang bodoh sangatlah. Betul? Tapi yang 10 kali bodoh tu ramai. Iaitu takut pada orang yang tak ada kuasa apa-apa, tapi tak takut pada Allah yang memiliki segala-galanya. Boleh faham? Okey. Fa anna tufakun, maka bagaimana tufakun, kamu bukan berpaling, dipalingkan. Tengok bahasa Al-Quran, kita tadabbur. Tufakun makna bagaimana mereka dipalingkan. Allah tak sebut. Allah tak sebut siapa yang memalingkan manusia daripada sembah Allah. Siapa yang memalingkan manusia, Allah tak sebut. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil fa'al majhul. Tak tahu siapa. Allah tak sebut. Siapa yang memalingkan manusia sehingga tak sembah Allah? Siapa Allah tak sebut? Kenapa? Kenapa Allah tak sebut? Sebab yang memalingkan manusia daripada sembah Allah terlalu banyak. Kadang-kadang nafsu, kadang-kadang syaitan, kadang-kadang dunia, kadang-kadang kawan. Nabi kata seseorang itu ikut agama kawan tu memalingkan dia. Kadang-kadang mak bapak. Nabi kata anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Siapa yang merosakkan? Mak bapak yang memalingkan. Jadi Allah tak sebut sebab tu berbagai-bagai dan terlalu banyak. Kadang-kadang bangga dengan keturunan sampai dia tak kenal Allah pun juga yang memalingkan manusia. Boleh? Ustaz, kalau ikut ayatnya ni, maknanya Allah bagi tahu kekuasaan dia begini begitu kan. Lepas tu ayat yang terakhir ni, sebenarnya dia yang berpaling atau Allah memalingkan dia? Tak. Jawab soalan dia, siapa yang memalingkan manusia sehingga manusia sesat? Dia sendiri ke Allah yang palingkan? Jawapannya ialah Allah memalingkan dia setelah dia memilih untuk berpaling. Allah tak zalim. Sebab Ustaz tulis tu kamu dipalingkan, maksudnya macam bukan Allah. Ayat tu bukan Allah. Ayat kalau Allah macam mana? Bagaimana Allah memalingkan mereka? Bukan.
Bagaimana Allah tanya, bagaimana mereka boleh dipalingkan daripada Allah? Allah tak sebut siapa yang memalingkan. Boleh faham? Kadang-kadang proses pendidikan memalingkan dia. Daripada kecil cerita pasal dunia-dunia, kan? Mana sistem pendidikan memalingkan dia. Okey. Sebab tu tengok ada satu kisah Abdullah bin Zubair. Saya pernah cerita, dia sedang bermain, masa tu dia kecil lagi. Dia sedang bermain dengan budak-budak. Tiba-tiba datang Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ni terkenal sebagai apa? Garang, kan? Jadi bila Umar datang, budak-budak sedang bermain, semua cabut lari. Semua cabut lari. Yang tak lari seorang je, Abdullah bin Zubair. Jadi Umar pun pelik lah. Kenapa kawan-kawan dia semua lari, dia seorang tak lari? Umar pun tanya, kenapa kawan kamu lari, kamu seorang tak lari? Tengok jawapan orang yang kenal Tuhan, walaupun dia masa tu masih kanak-kanak. Dia kata, kenapa kau nak lari? Jalan luas, kamu boleh lalu kat situ. Yang kedua, aku tak berdosa pun. Aku tak berdosa, kenapa nak lari? Faham tak? Jadi ajaran Nabi ajar walaupun pada kanak-kanak, takut hanya pada Allah dan takut bila buat dosa. Faham tak? Kita buat dosa tak takut, betul? Buat dosa senyum je, lepas mengopak senyum, lega dapat lepaskan, kan? Terima kasihlah awak datang, sedia mendengar luahan saya. Sebenarnya umpatan saya lah tu. Lega, kan? Tak takut langsung. Tapi bila duit tak cukup, dia macam satu dosa pula. Kadang-kadang terpaksa menipu orang untuk dapat duit. Oh, beza. Bagaimana sahabat-sahabat daripada zaman kanak-kanak, mereka dididik oleh Nabi dan mak bapak mereka dengan Quran. Sekolah tak ada, universiti tak ada, tapi mereka kenal Allah dengan Al-Quran. Kita pendidikan kita memang canggih, kan? Alat bantuan mengajar memang canggih. Sekolah pun bangunan canggih, tapi ramai pelajar tak kenal Tuhan. Baca tak berita 2 hari lepas? Ada baca? Banyak berita. Banyak. Okey, sebut satu. Zalina Azmanina. Siti Nurhaliza nampak malaikat. Okey, bukan. Jadi ada satu berita yang Ustaz. Okey. Seorang budak di Gurun, Kedah, umur 13 tahun. Dengar? Tak baca? Itulah baca arti saja. Teruk sangat masyarakat kita. Budak 13 tahun, kan? Dia suruh budak perempuan umur 10 tahun buat seks oral dengan dia dalam kereta. Dia bawa kereta. Dan bila budak perempuan umur 10 tahun tak nak, dia ugut dengan pisau. 13 tahun. Oh, yang 10 tahun tu lelaki juga. Subhanallah. Apa nak jadi masyarakat kita? 13 tahun ugut kawan yang 10 tahun supaya buat ugut dengan pisau. 13 tahun. Teruk tak? Tak ada rasa takut langsung. Itu tak cerita lagi yang macam-macam lah. Nak bagi tahu punca semua tu sebab wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tak kenal Tuhan. Kenapa tak kenal Tuhan? Tak ada buat Al-Quran. Allah cerita tentang diri dia dalam Quran. Bila kamu tak faham, kamu tak akan kenal Tuhan. Yang kedua, nak kenal Allah, tengoklah ciptaan dan fikirlah. Okey? Cukup lah. Tak, dia tak kira. Dia ustaz bukan mesti kenal Tuhan. Siapa kata ada ayat tak ustaz mesti kenal Tuhan? Tak ada. Allah kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya hanya yang takut pada Allah ialah orang yang berilmu. Jadi nak tahu dia kenal Allah ataupun tak, dia takut pada Allah. Bila dia takut pada Allah, takut nak buat maksiat, ulama lah dia, walaupun dia ilmu sikit. Tapi kalau ilmu dia banyak, tak menjadikannya takut pada Allah, dia bukan ulama. Ada berita terbaru kan, seorang penceramah popular ditangkap sebab disyaki rogol. Penceramah popular, penceramah agama ke penceramah obat? Tak tahulah. Sebab itulah kita sebenarnya semua masalah tak ada pilihan kecuali kena balik pada Al-Quran dan Sunnah. Ustaz, saya nak minta Ustaz jelaskan dekat saya, sebab saya nak fahamkan maksud fikir Sayyidul Istighfar, hukum fikir kan. Ada satu ayat dia cakap macam ni. Okey. Boleh kita tutup dulu, nanti yang tanya. Okey, sebab kita nak ke airport. Jadi buku Riyadhus Salihin kita tak baca. Satu, yang kedua, minggu depan tak ada kelas. Sebab saya kena ada program di Kelantan hari Jumaat. Kalau nak kelas juga kena buat hari lain. Buat hari Khamis. Nanti saya datang tak datang pula. Dulu saya datang hari Khamis, tak datang kan? Kalau nak buat hari Khamis, minggu depan boleh. Masa yang sama? Masa yang sama. Okey? InsyaAllah. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Kelas malam ni tak ada. Kelas malam ni tak ada dan kita akan jumpa hari Isnin insyaAllah. Pagi Isnin ada kelas. InsyaAllah. Pagi besok kita tengok keadaan mungkin kita buat live ataupun tak. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم